Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar subjek akhlak. Okey, hari ini kita akan belajar tajuk baru iaitu adab apa. Cuba teka, adab apa kita nak belajar hari ni. Kalau tengok ada gambar bas, ada gambar basikal, ada gambar kapal terbang. So, apa yang kita akan belajar hari ni adalah adab berkenderaan. Maksudnya kita akan belajar adab-adab untuk menaiki kenderaan. Okey, sebelum kita nak masuk topik dalam adab berkenderaan, okey, kita tengok dulu apa jenis-jenis kenderaan yang ada dekat dunia ni. Kalau kita tengok gambar tu ada kereta, ada apa lagi? Motor, ada apa lagi? Basikal, ada bas sekolah, ada sampan, ada kapal terbang, ada apa lagi tu? Ada beca, ada ambulan, ada motor, ada helikopter. Itu semua adalah kenderaan. Ada kereta api. Maksudnya setiap kenderaan yang kita naik ni kita kena ikut adab-adab dia. Maksud ada adab yang kita kena ikut, ada adab yang kita boleh buat kalau kita nak naik kenderaan. Okey, tengok sampan pun ada. Maksudnya kalau kita naik sampan pun kita kena buat juga benda-benda yang beradab. Okey, slide seterusnya. Okey, kita akan belajar apa adab-adab ketika menaiki kenderaan. Apa adab-adab yang kita kena buat? Okey, tengok gambar yang pertama tu. Apa tu kereta warna hijau tu? Apa dia kata? Kenderaan. Okey, ikut Ustazah kita baca sama-sama yang kotak pertama. Kotak pertama warna hijau tu, apa benda dia cakap? Apa benda? Tengok warna hijau tu. Kereta hijau. Kenderaan yang digunakan adalah selamat dan sempurna. Maksudnya sebelum kita nak naik kenderaan, apa ada adab ketika kita nak naik kenderaan? Yang pertama adalah kita kena pastikan kenderaan yang kita gunakan itu adalah selamat dan sempurna. Contohnya kalau kita nak balik kampung ke, kita nak berjalan ke, apa yang kita kena buat? Kita kena pastikan kereta yang ayah kita bawa tu, kereta yang ibu kita bawa tu kena pastikan selamat dan sempurna. Maksudnya tayar tak pancit, brake elok. Itu dah. Okey, yang kedua. Tengok yang kedua tu gambar apa? Bas sekolah. Tengok tu. Dia pakai baju sekolah agama nak pergi sekolah, naik bas sekolah. Apa dia kata? Melangkah. Okey, adab seterusnya adalah melangkah masuk ke dalam kenderaan dengan kaki apa? Kaki kanan. Okey, bila kita nak masuk mana-mana kenderaan pun, kita nak naik motor ke, kita nak naik kereta ke, kita nak naik bas ke, kita nak naik kapal terbang ke, kita masuk dengan kaki kanan. Kita langkah ke dalam kenderaan tu adalah dengan kaki kanan. Okey. Itu yang kedua adab. Yang kedua, yang pertama tadi adalah kenderaan yang digunakan adalah selamat dan sempurna. Yang kedua, melangkah masuk ke dalam kenderaan dengan kaki kanan. Okey, adab ketika menaiki kenderaan yang seterusnya. Okey, beratur. Okey, tengok tu gambar orang tengah beratur kan? Beratur dan mendahulukan yang lebih tua dan uzur. Uzur tu apa? Uzur tu adalah orang yang macam sakit ke, ibu pengandung ke, itu adalah orang yang uzur. Okey, bila kita nak naik kenderaan, contoh kita naik kereta api ke, kita naik bas ke, kita naik, tak kisahlah bas sekolah ke, bas ekspres ke, bas nak balik kampung ke, kita kena beratur dan mendahulukan orang yang lebih tua dan uzur. Contohnya lah, kalau ibu dan ayah kamu bawa kamu pergi naik kereta api, LRT ke, komuter ke, KTM ke,
Lepas tu kamu ada nampak orang yang lebih tua, contohnya macam atuk-atuk ke, orang yang lebih tua daripada kita lah. Lepas tu nampak ibu yang mengandung ke, kita kena bagi dorang duduk. Janganlah kita yang muda ni duduk, yang tua tu kita biarkan berdiri. So apa-apa kita kena dahulukan yang lebih tua. Takkan kita nak sampai hati nak tengok orang tua tu berdiri kalau dalam, contohnya dalam KTM ke kan. Takkan kita nak tengok dia berdiri. So bila kita nampak orang tua, orang yang mengandung ke, orang yang kita nampak macam dia tak larat, nak kita nampak muka dia macam lemah ke apa kan, kita offer dia, kita kata pakcik, tak apalah duduk sini, biar saya yang berdiri. Itu baru betul, itu baru akhlak yang betul, baru adab yang betul. Okey, tengok gambar yang kedua tu, apa dia kata? Membaca doa memulakan perjalanan. Okey, sebelum kita nak mula berjalan, maksudnya kereta nak berjalan ke, motor nak berjalan ke, kau terbang nak berjalan ke, kita kena baca doa. Kenapa kita kena baca doa? Supaya perjalanan kita tu selamat, Allah lindung kita dan selamatlah. Maksudnya insya-Allah kalau kita baca doa, kita yakin dengan Allah, tak akan jadi apa-apa. Maksudnya selamatlah. Okey. Nanti kita akan belajar doa-doa sebelum naik kenderaan. Okey, yang ketiga apa tadi? Yang pertama, saya ulang balik, kenderaan yang digunakan adalah selamat dan sempurna. Yang kedua, melangkah masuk ke dalam kenderaan dengan kaki kanan. Yang ketiga, beratur dan mendahulukan yang lebih tua dan uzur. Yang keempat, membaca doa memulakan perjalanan. Okey, kita pergi seterusnya, adab menaiki kenderaan yang seterusnya. Tidak bergurau ketika di dalam kenderaan. Okey. Tidak bergurau ketika di dalam kenderaan. Okey, contohnya kalau kamu nak pergi sekolah kan. Kamu nak pergi sekolah, kamu naik bas. Naik bas sekolah ke, van sekolah ke, transit ke, tompang jiran ke, apa ke, pastikan dalam kereta duduk elok-elok. Pakai tali pinggang, apa lagi? Jangan kacau kawan, pastikan kereta kunci. Bila kita, cuba bayangkan kamu tengah bergurau-gurau dengan kawan, tiba-tiba orang yang bawa kereta tu dia brake mengejut. Kamu pun terhantuk ke depan. Sebab apa? Sebab kamu tak duduk elok-elok. So bila dalam kereta, pastikan duduk elok-elok. Jangan gurau-gurau. Janganlah time tu kalau kamu dengan adik-beradik ke apa ke, time tu lah nak pukul adik kamu lah, nak kacau adik kamu lah. Jangan. Kalau duduk dalam kereta tu, duduk elok-elok. Pakai tali pinggang, duduk elok-elok. Jangan time tu lah nak main pukul-pukul lah, apalah. Okey, yang seterusnya, yang keenam, mematuhi peraturan jalan raya. Mematuhi peraturan jalan raya. Apa mematuhi jalan raya? Peraturan jalan raya. Contohnya, bila kamu naik kereta ke, kamu naik motor ke, pastikan apa peraturan jalan raya. Tak langgar lampu isyarat, pandang kiri kanan, jangan main keluar je sempang. Pastikan bagi signal kalau nak masuk sempang. Macam-macam lagi peraturan jalan raya. Bila kita ikut peraturan jalan raya, kita akan selamat insya-Allah. Contohnya kita bawa, okey, kalau dekat highway tu dia kata bawa 90 je. Kita pun ikut bawa 90. Jangan kita bawa laju. Bila kita bawa laju tu, itulah yang kita tak patuh peraturan jalan raya. Contohnya kalau macam ayah kamu bawa kereta laju ke apa, kamu cakap elok-elok dengan ayah, jangan bawa kereta laju-laju, nanti kang terlanggar ke apa ke, nanti polis tangkap ke, nanti kena saman ke. So ada adab dia adalah mematuhi peraturan jalan raya. Okey. Yang kelima, adab yang kelima, tidak bergurau ketika dalam kenderaan. Yang keenam, terakhir sekali, mematuhi peraturan jalan raya. Okey. Okey, next. Doa ketika memulakan perjalanan. Okey, yang ni Sazana
kamu lepas dah tengok video ustazah ni, hafal. Lepas tu hantar audio atau video dekat ustazah, ataupun dekat, kalau macam dua kindi dekat ustazah Azlina, dua Farabi dekat ustazah, dua Ghazali dekat ustazah Aslina. Pastikan hafal, hantar audio atau video doa ketika memulakan perjalanan, doa menaiki kenderaan lah. Okey, kita baca sama-sama. Subhanallazi sahkhara lana haza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Okey, apa maksud dia? Maha suci Tuhan yang telah memudahkan kenderaan ini untuk kami, sedang kami sebelum ini tidak terdaya menguasainya, dan sesungguhnya kepada Tuhan kamilah kami akan kembali. Surah Az-Zahra. Saya tak tahulah sebutnya macam mana. Ayat 13 hingga 14. Okey. Maksudnya ayat doa yang kamu baca ni adalah ayat Al-Quran. So memang kamu kena baca. Sebelum nak naik kenderaan, sebelum kereta bergerak, pastikan baca bismillah, selawat, baca doa yang ni kan, subhanallazi ni. Kalau nak lagi baca 3 kul, baca apa lagi, ayat kursi, supaya Allah jaga perjalanan kita. Tak kisahlah perjalanan kita tu dekat ke, jauh ke, nak pergi sekolah ke, nak pergi kedai depan ke, pastikan baca doa. Apa doa dia? Kita ustazah ulang lagi sekali. Subhanallazi sahkhara lana haza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Tak panjang kok. Amin. Okey, ustazah ulang lagi sekali. Subhanallazi sahkhara lana haza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Okey. Ustazah nak kamu hafal dan hantar video dekat siapa? Dekat guru kelas kamu. Okey, itu saja untuk hari ini. Nanti kelas seterusnya, kalau ada rezeki, kita jumpa dekat sekolah. Kalau sama PKP, kita jumpa lagi kat dalam ni. Kita pergi yang ke next topic. Okey, jumpa lagi. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga iman. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.